Assalamualaikum semua, hai. Kita bertemu lagi dalam bab 5 rangkaian dalam teori graf part 3. Okey. Semoga bahagian 1 dan bahagian 2 bermanfaat untuk semua dan pelajar semua faham untuk bab ni. Dan kita akan teruskan kepada bahagian 3. Okey. Harap semua bersedia. Standard pembelajaran kali ini mengenal dan melukis subgraf dan pokok. Okey, sebelum ni awak lukis graf terarah, tak terarah. Kali ni awak akan kenal graf itu, subgraf dia dan pokok. Apa pula lah pokok pula ya. Kita lihat contoh nanti ya. Macam biasa, kita ingat semula tata tanda graf. Okey, yang paling penting 3. B adalah bucu, E mewakili tepi, D adalah darjah. Okey, yang paling penting darjah adalah 2 kali darab tepi. Kena ingat yang tu. Okey, apa yang dimaksudkan dengan subgraf? Okey, dia adalah sebahagian atau keseluruhan suatu graf yang dilukis semula, ya, tanpa mengubah kedudukan asal bucu dan tepi. Kita tak boleh berubah langsung ya, kena ikut sama macam original graf. Okay, kalau graf itu kita nak katakan graf H itu subgraf kepada graf G kalau bucu-bucu dia adalah subset G, maksudnya dia ada dalam G juga, dan tepi-tepi graf H ialah subset bagi tepi-tepi graf G. Okay. Dan pasangan bucu setiap tepi graf H sama dengan tepi graf G. Okay, ini syarat dia lah. Senang cerita dia macam a part of the original graph lah. Kita tengok tutor. So subgraf secara ringkasnya, bucu dalam graf G ialah subgraf bagi graf G. Semua bucu dalam graf tu adalah subgraf. Okay, semua tepi dalam graf G dengan bucu-bucu yang dikaitkan itu pun adalah subgraf bagi G. Okay. Setiap graf itu adalah subgraf kepada dirinya. Macam sama dengan set. So, set itu sendiri merupakan subset bagi diri dia kan. So macam subgraf ni, graf itu sendiri adalah subset bagi subgraf bagi diri dia sendiri. Okay. Even setiap point dalam setiap graf itu adalah subgraf bagi graf tadi. Setiap tepi adalah subgraf. Maksudnya setiap komponen itu adalah subgraf. Kita lihat contoh 1, tentukan sama ada rajah 1, 2, 3 dan 4 ialah subgraf bagi graf G. Okay. Kita akan apply balik apa yang dimaksudkan daripada slide yang terdahulu. Okay, ini kita punya graf G, P, Q, R, S. Kita ada E1, E2, E3, E4, E5. Kita lihat graf yang dia bagi. Okay. Ini rajah 1. Tengok, P, S. Okay. Kita lihat P, S, E5, E5. Sama kan? Okay, dia sebahagian daripada graf G tau. Yang rajah 2 pula P, Q, okay, PS, okay, E5, E1. Tapi sini ada gelong. Beza kan? Tak sama. Kita lihat. So jawapan dia rajah 1 ya. Dia adalah subgraf bagi graf G kerana pasangan bucu untuk tepi E5 adalah sama. Okay. Nanti kita gitu je lah. Jawab ya. Ini adalah penerangan panjang lah. Okay, kalau dalam exam ditanya, awak cuma perlu jawab ya atau tidak sahaja. Tapi rajah 2 ini tidak kerana kedudukan gelong. Okay, kedudukan gelong ni bukan pada bucu Q. Patutnya kita nak bucu Q, tapi dia buat pada bucu P. Okay, senang kan? Inilah masuk subgraf. Okay, kita lihat pada rajah 3 dan rajah 4. Okay, rajah 3, PS, E3. Q ada gelong, E2. PS, tapi E5 kan? Ni E2. Kalau rajah 4, P, Q, R, S. Tengok E1, tapi sini E3. Sini E2. Boleh tengok perbezaan kan? So, rajah 3 bukan subgraf. Tidak, kerana tepi yang mengaitkan bucu P dan bucu S adalah bukan E3. Manakala rajah 4 pula, tidak, bukan subgraf juga kerana tepi gelong dan tepi yang mengaitkan bucu Q dan bucu R adalah salah ni. 3-2 kan? Balik kan? Okay. Seterusnya, pokok bagi suatu graf.
Maksud dia subgraf bagi graf tersebut. Itulah maksud pokok ya. Dia mesti adalah subgraf. Ada ciri-ciri ni. Yang pertama, dia adalah graf mudah, tanpa gelung atau berbilang tepi. Next, semua bucu mesti berkait dan setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Senang cerita dia kena satu one way, satu hala sahaja nanti ya. Untuk pokok, bilangan tepi dia sama dengan bilangan bucu tolak 1. Ini syarat dia. Bilangan bucu tolak 1. Kalau awak punya tepi itu bucu ada 5, misal kata bucu ada 5, tepi hanya mesti ada 4. Kalau awak ada 5 juga salah. Itu bukan pokok. Okey, kita lihat ini contoh pokok bagi suatu graf. Tengok ni ada 1, A, B, C, D, E. Kita ada 5 bucu. Okey. Tepi kita ada 4, betul tak? 1, 2, 3, 4. Itu dia one way je, one direction satu je. Kalau nak pergi ke E, daripada C nak pergi ke E tak ada cara lain dah. Dia kena C ke D, E. Dia tak ada cara lain. Okey, maksudnya dia one way sahaja. Ini adalah pokok. Ya, raja satu merupakan suatu pokok kerana semua bucu dia berkait. Tidak ada bucu terpencil lah maksudnya. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi sahaja. Tak ada berbilang tepi lah. Okay, satu tepi ni kan. Lepas tu kalau B ni pun, B pergi A, B pergi C, one way. Dia A ke B, B ke C kan. Tidak ada gelung atau berbilang tepi. Bucu 5, tepi 4. Obeylah semua ciri-ciri tadi. Kita lihat rajah yang kedua ni pula. Okay, kita ada 2, 3, 4. Ada 5 bucu. Tapi kita ada 5 tepi. So ni memang dah obviously out. Dan satu lagi. Dari B nak pergi ke E, ada 2 cara. B direct pergi E ataupun B, C, D, E. So tu tak boleh. Kita nak cuma dia ada satu arah, satu cara sahaja kaitan dia tau. So kita lihat penerangan di sini. Rajah 2 bukan suatu pokok kerana bucu B dan bucu E boleh dikaitkan dengan 2 cara. Okay, yang macam cikgu sebut tadi. B direct ke E ataupun B, C, D, E. Bucu 5 tepi 5. Yang ini memang out. Okay. Kita lihat contoh yang kedua. Kita kena kenal pasti sama ada pokok atau bukan pokok untuk rajah di bawah dan berikan justifikasi kita. Okay. Graf A ada 6 bucu. Okay. Sekarang tepi dia ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Okay, kita ada 7. Untuk graf A ni kita ada 6 bucu. Kita ada 7 tepi. Okay, kita tengok B kemudian ya. Okay, ni adalah bukan pokok. Ya. Bukan pokok sebab bucu dia 6, tepi dia 7. Sepatutnya kalau bucu 6, kita cuma ada tepi dia 5 sahaja. Ya. Sebab rumus tu kan, tepi sama dengan bucu tolak 1. Okay. Setiap pasangan bucu boleh dikaitkan dengan pelbagai cara. Misal kata P nak ke Q, awak boleh direct pergi P ke Q. Atau P, U, T, Q. Atau mungkin P, U, T, S, R, Q. So ada banyak cara kaitan dia kan. Ini bukan pokok. Okay, untuk B pula. Dia adalah pokok. Bucu dia ada 6. Sama diagram macam A tadi. Bucu dia ada 6. Tepi ada 5. Setiap pasangan bucu hanya dikaitkan dengan satu tepi. Tengok P pergi U, U, T. Kita boleh tengok dia satu garisan. Satu arah lah. Ya? Satu arah pun salah juga. Tak ada kaitan lain lah senang cerita. Kalau nak pergi S, daripada P nak pergi S, dia lalu semua P, U, T, Q, R, S. Tak ada direct arah lain. Itu maksud dia. Okay, kita lihat contoh kedua. Sama juga, kita nak kenal pasti ya. Pokok ataupun bukan. Sebelum kita reveal jawapan, kita tengok P, Q, R, S, T dengan U. Okay, kita ada 6 bucu. Tepi 1, 2, 3, 4, 5. Okay, 5 tepi. Macam graf pokok kan. And then kita semua setiap bucu terkait dengan satu tepi sahaja. So ini adalah pokok. Okay. Bucu 6, tepi 5. Setiap pasangan bucu dikaitkan oleh satu tepi. Baik, untuk D pula. Untuk D ni, kita still ada 6 bucu. Tepi 1, 2, 3,
ada 4 sahaja tepi. So ini bukan pokok, ya. So bucu A dan bucu T langsung tak ada kaitan dengan yang Q dengan S ni. Dia tak bersambung. So ini pun bukan pokok lah. Okey, kita lihat kepada standard pembelajaran yang seterusnya, mewakilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okey, kita dah hampir nak mengaplikasikan semua maklumat yang kita dah belajar sebelum ni, ya. Kita akan aplikasi dalam kehidupan situasi harian. Okey. Seterusnya, rangkaian kita boleh lukiskan dia sebagai graf terarah berpemberat. Okey, boleh jadi terarah berpemberat ataupun terarah tak ada pemberat. Boleh jadi juga tidak terarah tapi ada pemberat, atau maybe tak terarah dan tak berpemberat. So kita ada 4 cara lah, ya, yang kita dah belajar. Kita lihat contoh soalan yang pertama. Okay, Encik Gun bersama keluarganya bercadang untuk melawat tempat bersejarah di Melaka. Peta di sebelah menunjukkan 3 pilihan laluan beserta jarak dan anggaran masa yang akan diambil dari Tangkak ke bangunan Epamosa Melaka. Okay, ni Epamosa, Tangkak nak ke Epamosa. Ada 3 cara lah ni. Okay. Katakan P ialah laluan berjarak 46.3 km, Q ialah laluan berjarak 50.2 km yang sini, dan R ialah laluan berjarak 53.3. So sini P, Q, sini R. Pada pandangan anda, mengapakah laluan P yang ni 1 jam 18 minit ni, mengapakah laluan P mengambil jangka masa yang lebih panjang berbanding laluan lain, walaupun jarak laluan pilihan P adalah yang terpendek? Jarak paling pendek tengok 46 dan 53, 50, tapi tempoh masa dia lama 18, 1 jam 18 minit. Agaknya kenapa? Okay. So di sini kita kena berfikir sedikit lah. Ni aplikasi tau. Kalau awak biasa tengok maps dengan mak ayah ke, tahulah okay, apa maksud yang biru, apa maksud line merah, ada yang kuning, apa maksud dia. Itu menunjukkan keadaan trafik di jalan laluan yang awak nak pergi. Okay, kalau merah ni memang jam lah. Kalau orange ni dia macam bergerak slow, kereta banyak. Okay, kalau hijau ataupun biru ni line clear. So, kita boleh buat penyelesaian macam ni lah. Laluan P mengambil jangka masa yang panjang mungkin kerana laluan tersebut melalui kawasan bandar yang sesak. Okay, bilangan pengguna jalan raya pun ramai berbanding dengan jalan lain. Contohnya macam itulah kita buat, kita panggil ini macam justifikasi kita. Pandangan kan, dia minta pandangan. Okay, ini soalan kehebat lah ni. Kita lihat contoh yang kedua. Jadual menunjukkan data 6 orang murid dan 2 jenis permainan yang diminati. Setiap seorang tu ada 2 permainan yang diminat. Kita kena tukar maklumat ini ke dalam bentuk rangkaian. Okay. Sekarang kita kena, dia dah bagi tahu sini, katakan bucu ialah jenis permainan dan tepi mewakili nama murid. Okay. So bucu adalah permainan dia, tepi adalah nama murid. So awak kena lihat dah ada berapa permainan. Badminton, catur, bola sepak, sepak takraw. Lepas tu ada bola jaring, ada 5. Bola tampar, ada 6 permainan. Lihat. Ini penyelesaian dia, kita lihat dah. Kita akan, kenapa dia suruh guna nama murid sebagai tepi, sebab dia adalah maklumat yang tidak bersilang, dia tidak ada pertindihan. Okay. So macam kalau kita ambil permainan badminton ni ada pada Maria. So kita tak boleh lah jadikan badminton ni dekat tepi. Okay, kita jadikan nama orang yang dekat tepi. So penyelesaian dia kita akan buat lah. Tengok badminton dan badminton. Kita katakan bucu ialah jenis permainan lah, sebab dia tidak bersilang. Sebab dia bersilang. Tepi mewakili nama murid. Okey, lihat ni. Kita buat macam ni lah ya. So kita boleh kaitkan. Kita letak nama-nama. Okey, pemberat. Ini pemberat. Pemberat di sini adalah nama. Okey, ini adalah siap lah. Awak boleh lihat. Untuk Edmund, dia ada badminton, catur. Edmund, dia menghubungkan badminton dan catur.
Bola sepak, sepak takraw. Okay, bola sepak dengan sepak takraw sini menghubungkan Azwan. Rajan catur dengan bola sepak. Ni garisan dia. Okay, kita tak ada nak panah lah sini. Maksudnya tak terarah tapi belum berat. Okay, untuk Aina catur bola jaring. Sini. Maria badminton bola jaring. Jenny bola jaring, bola tampar macam ni. Okay, so inilah kita punya rangkaian yang dah siap. Okey, itu sahaja bagi bahagian 3 rangkaian dalam teori graf. Awak dah pun sepatutnya telah menguasai bagaimana cara menghasilkan maklumat dalam bentuk rangkaian. Okey, semoga bermanfaat. Kita jumpa lagi di lain waktu. Bye. Assalamualaikum.